الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-alamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu al-babul khamis fi fadilatil iman, pada menerangkan tentang fadilat, kelebihan iman, ya. Iman ni adalah satu perkara yang bersifat batin, ghaib, ya. Mana allazina yu'minuna bil ghaib, ya, antara ciri-ciri orang yang bertakwa, pertama sekali mereka ini adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Ya, di samping beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diturunkan kepada sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya, kepercayaan kita kepada perkara-perkara yang ghaibiyat ini adalah yang dimaksudkan dengan keimanan ini. Jadi pada kuliah yang lepas saya ada membahaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan iman itu, ya? Bahawa iman itu pada asasnya adalah qaul dan amal, ya? Jadi qaul adalah perkataan dan amal adalah perbuatan. Dan qaul terbahagi kepada qaul qalb dan qaul lisan. Ini perkataan yang diucapkan dengan hati, dan ada juga perkataan yang diucapkan dengan lisan, ya. Sebagaimana niat, ya, niat sebenarnya adalah qaul lisan yang kita ucapkan, qaul qalb, ya, yang diucapkan dengan hati kita, ya, perkataan yang kita ucapkan dengan hati kita. Itu macam kita niat nak bersolat, niat nak berpuasa, niat nak mengerjakan umrah dan haji dan sebagainya. Jadi niat kita di dalam hati, kalau kita sebut itu nawaitu ke musalli ke, ini semua kita lafaz, mana kita lafazkan dengan lisan kita. Tetapi yang pentingnya adalah niat tu terbina daripada hati kita. Jadi itu dimasukkan qaul qalb. Dan amal ini juga terbahagi kepada dua, itu amal qalb dan amal qalib, iaitu amal yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan. Kalau amal qalb artinya amalan hati, manakala amalan qalib artinya amalan yang melibatkan seluruh anggota tubuh badan kita. Jadi daripada qaul dan amal ini, maka para ulama telah menghuraikannya menjadikan kepada tiga pembahagian. Maksudnya daripada qaul dan amal tadi, qaul qalb itu adalah merujuk kepada niat ataupun merujuk kepada ma'rifat, merujuk kepada yakin, merujuk kepada at-tasdiq, ya, membenarkan dengan hati kita.
Maksudnya dengan hati kita membenarkan, pengucapan dengan hati kita membenarkan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan qalb seperti khauf, redha, ya, raja kepada Allah Taala, ya, mengharap kepada Allah Taala, ikhlas, taubat, ini semua adalah amalan-amalan qalbi, amalan-amalan hati, syukur, sabar, ya. Manakala amalan qalib ini seperti mana yang kita laksanakan dalam segala amalan ibadah kita, ya, dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah melibatkan amalan qalib, ya, amalan qalibiyah ataupun amalan bil jawarih, ya, dengan anggota tubuh badan kita. Jadi sabda Nabi SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalb. Inilah yang dimaksudkan dengan qaul qalb. Ya, ma'rifatun itu adalah qaul qalb. Maksudnya iman itu adalah pengenalan dengan hati. Ya, pengenalan dengan hati ini maksudnya dengan hati kita tu kita mengucapkan kata-kata yang membenarkan, yang mengisbatkan, nak mengukuhkan keyakinan kita kepada sesuatu kenyataan itu, ya. Khasnya kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Nak mempercayai, nak mentasdikkan tu dengan hati kita. Jadi makrifat ini juga merujuk kepada tasdik. Jadi dalam istilah yang lain, maksudnya makrifat itu adalah tasdik bil qalb. Al-imanu ma'rifatun bil qalb, artinya tasdiq bil qalb. Wa qaulun bil lisan, dan iman itu juga adalah qaul, pengucapan, ya. Jadi qaul ini berupa ikrar, maknanya kita mengikrarkan dengan kata-kata, dengan lafaz-lafaz, ya, dengan lidah kita, membenarkan apa yang kita telah benarkan di dalam hati kita itu. Jadi perlu diselaraskan, perlu selari apa yang di dalam hati yang kita benarkan, itulah yang kita ucapkan dengan hati kita. Kita beriman kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wal ba'si ba'dal maut. Jadi kita mengucapkan kenyataan-kenyataan iman ini sebagai membuktikan apa yang kita tasdikkan di dalam hati, apa yang kita ma'rifatkan di dalam hati, ya, apa yang kita yakin di dalam hati. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota tubuh badan. Jadi bermula iman itu mengenal dengan hati, yakni tasdik hati dengan barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala. Ini apa yang baginda Rasulullah SAW semua baginda sampaikan, apa yang baginda terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan dengan lidah, ini iman itu juga melibatkan qaul lisan, bukan saja qaul qalb, tetapi melibatkan juga qaul lisan. Tak boleh hanya ada qaul qalb, kerana qaul qalb itu makrifat sahaja semata-mata tanpa ada pengucapan dengan lisan dan tanpa ada amalan dengan bil arkan, maka keimanan itu tidak sempurna dan tidak sah, ya. Jadi macam iblis ni dia ada makrifat kepada Allah Ta'ala, ya. Iblis ni dia lebih mengenal Allah Ta'ala lebih daripada kita lagi, ya. Tetapi dengan qaul lisan dia mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bahkan dia mengungkapkan lafaz-lafaz yang takabur, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Dan dengan amalan dia mengingkari, tak mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala, jadi itu menunjukkan kepada kekufurannya, walaupun dia ada ma'rifat bil qalb. Jadi iman itu bukan hanya dengan ma'rifat semata-mata, tetapi ianya juga perlu dengan pengucapan syahadatain, kalimah syahadah, sebagai membuktikan bahawa kita beriman, bersaksi dengan keesaan Allah dan
kerasulan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita melaksanakannya selari dengan apa yang kita percayai, apa yang kita imani, maka kita laksanakan dengan amal-amal perbuatan selari dengan tuntutan syariah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya menerbitkan kepada 3 perkara. Asalnya 2 saja, qaul dan amal sahaja. Tetapi daripada qaul tadi, qaul itu dibahagikan kepada qaul qalb dan qaul lisan, maka ianya menjadi 3. Mana qaul qalb itu diasingkan, ianya menjadi sebagai satu lagi cabangan bagi keimanan, itu qalb, iaitu hati, lidah, ya, dengan mengucapkan kenyataan-kenyataan yang mentasdikkan apa yang kita benarkan dalam hati tadi, dan amalan dengan anggota tubuh badan kita. Ya, bermula iman itu mengenal dengan hati, yakni tasdik hati dengan barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala, dan perkataan dengan lidah, yakni mengucap 2 kalimah syahadah dan beramal dengan segala anggota tubuh badan kita. Yakni iman itu ibarat daripada berhimpunnya 3 perkara itu, ya. Maka iaitu syarat bagi kamal, kesempurnaan iman. Kalau tidak, iman itu tak sempurna lah. Adalah iman, hanya iman dengan qalb sahaja semata-mata tak cukup, ataupun hanya dengan qaul lisan sahaja semata-mata. Ini iman dengan qalb ada, dengan lisan dia dah mengucap syahadah, tapi amal kesolehan, ya, amal ibadah tidak ditaatinya, maka itu tidak mendatangkan, tidak menghasilkan kesempurnaan iman. Jadi imannya itu mungkin hanya di dalam qalb, itulah yang mungkin diibaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila nanti di hari kiamat nanti, ya, akan dikeluarkan segala orang yang ada iman daripada dalam hatinya, walau sebesar biji sawi sekalipun, ya. Mana di waktu itu iman dengan makrifat bil qalb itu juga akan memberi manfaat, walaupun kita tidak ada amal-amal yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu 'uryan wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu al-'ilm. Iman, bermula iman itu bertelanjang, dan pakaiannya adalah takwa, yakni takut akan Allah. Wa zinatuhu, dan perhiasannya adalah malu daripada Allah Ta'ala pada mendatangkan barang yang ditegahnya. Ini malu untuk melakukan perkara-perkara yang melanggari perintahnya, ya. Wa samaratuhu, dan buahnya, yakni buah daripada keimanan itu adalah ilmu, yakni ilmu yang disertakan dengan amalan. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan keimanan itu seperti tubuh badan, ya, seperti sebatang tubuh badan yang bertelanjang tanpa ada apa-apa pakaian, yang tanpa ada apa-apa perhiasan, dan tidak ada apa-apa penghasilan daripada tubuh tersebut, ya. Jadi iman itu semata-mata, kalau hanya ada iman saja, amal soleh tak ada, itulah ibaratnya bertelanjang je lah, ya. Bermula iman itu bertelanjang, hanya percaya je semata-mata, ya. Jadi untuk menghiasi tubuh badan tersebut yang bertelanjang itu, maka walibasuhu, pakaiannya, apa yang kita perlu pakaikan, dengan pakaian takwa, ya. Apa yang dimasukkan dengan pakaian takwa? Pakaian takwa adalah pakaian keimanan dan amalan-amalan soleh, ya, yang ittiba' bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana takwa itu artinya kita memelihara diri kita. Qu anfusakum, ya. Mana kita memelihara diri kita, ya, daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memakaikan diri kita tu dengan pakaian yang memelihara diri kita tu daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apakah pakaian-pakaian itu? Itulah amalan-amalan soleh, ya.
Wa zinatuhu, dan perhiasan bagi tubuh badan yang berpakaian takwa tadi, maka dihiaskan pula dengan perhiasan-perhiasannya, iaitu malu, ya, malu pada mengingkari perintah-perintah Allah, melanggari perintah-perintah Allah, ya, melanggari larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana wazinatuhu al-haya, iaitu dia malu daripada melanggari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, malu untuk tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Wa samaratuhu al-ilm, dan hasilnya, hasil daripada seseorang yang beriman, yang bertakwa, yang mempunyai sifat malu dalam dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakannya ilmu. Ini apabila ilmu ni, ya, pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan ilmu itu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang mengurniakan ilmu kepada seseorang hamba, ya. Jadi Allah Taala, ilmu ni jangan kita ingat ilmu dunia tu pun ilmu juga, tak. Yang dimaksudkan yang ilmu di sini macam kita dah baca bab fadilat ilmu dan alim ulama, ya. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda Rasulullah. Itulah ilmu yang akan menyelamatkan kita dalam kubur, di padang mahsyar, di mizan sirat, dan untuk membawa kita ke masuk syurga. Ilmu matematik, geografi ni semua tak akan menyelamatkan kita, ya, di dalam kubur. Ya, iman, ilmu iman, ilmu Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ilmu yang berkaitan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada hubungan kait dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, itulah yang diartikan dengan al-ilm. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak bagi ilmu ni pada semua orang. Dia pilih juga, dia nak bagi, dia nak letakkan, dia nak campakkan ilmu tu dalam dada seseorang hamba-Nya tu. Dia pilih juga. Kalau tidak, semua orang habis duduk masuk pondok belaka jadi alim ulama, ya. Tapi Allah pilih, ya. Allah dia bukan buat kerja mana dia buat dengan tanpa pengaturan yang sempurna. Semuanya teratur, semuanya dengan perhitungan-perhitungan yang tertentu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan ilmu dalam dada seseorang di kalangan hamba, nabi-nabi pun Allah pilih, bukan semua orang boleh jadi nabi. Ini kan pula pewaris-pewaris nabi, takkan nak semua orang boleh jadi pewaris nabi. Dah tentu ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih dengan ilmu dia, dengan pengetahuannya. Jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak campakkan ilmu tu, nak letakkan ilmu tu dalam dada seseorang hamba-Nya tu, jadi Allah melihat kepada peribadi dia tu. Ada tak sifat takwa dalam diri dia? Ada tak sifat malu dalam diri dia? Ada tak sifat siddiq, tasdik, membenarkan, percaya dengan apa yang dia nak belajar? Sebab apa yang dia nak belajar daripada Al-Quran dan hadis ni kebanyakannya perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang ghaib, ya, perkara-perkara yang mungkin tak berlaku lagi depan mata, akan berlaku di kemudian hari. Jadi kalau orang yang hanya percaya kepada perkara-perkara yang zahir, ya, tidak ada sifat mempercayai kepada perkara-perkara yang ghaib, maka dia sukar untuk menerima ilmu Allah Ta'ala. Dia nak ikut logik juga, dia payah nak terima tentang perkara-perkara keimanan ni, ya. Nak beriman dengan bahawa malaikat wujud, ya. Malaikat ni lagi banyak daripada manusia ni kalau nak ikutnya, ya. Kalau kata Nabi SAW tu, malaikat ni kalau kamu nampak ni penuh antara langit dengan bumi, penuh dengan malaikat saja. Jadi kita pun tak nampak malaikat tu, tapi kena percayalah sebab Nabi SAW dah sabda kan, ya. Ada malaikat yang bertugas untuk mendatangkan rezeki, malaikat yang untuk menurunkan hujan. Malaikat-malaikat pun ada yang ditugaskan untuk tugasan yang khas, ya. Ada yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, ya. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk membantu hamba-hamba Allah Ta'ala yang dalam keadaan susah, ya.
Jadi banyak malaikat ni kita tak nampak, tapi kena percaya tuan-tuan. Ya, tak boleh kita tak beriman pula, tidak rosak kita punya rukun keimanan, tak percaya ada malaikat. Ya. Jadi itulah ilmu, pengetahuan kita tentang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Ini tidak ada iman, tidak sempurna iman. Bagi siapa? Bagi seseorang yang tiada sifat amanah dalam diri dia. Ya. Amanah ni, ya, selalunya seseorang tu apabila diberikan amanah, dia bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah tersebut. Tapi orang yang memberikan amanah tu tak akan mengawasi dia 24 jam. Ya, dia dah bagi amanah ni, saya serahkan kunci ni cik, ataupun saya bagi cik ni tanggungjawab ni, tunaikanlah, laksanakanlah. Dia bukannya nak pantau 24 jam, bukannya nak tengok, dia nak perhati. Dia bagi amanah ni, tunaikanlah. Ya. Jadi orang yang tak ada amanah ni, dia ingat, oh, orang yang pemberi amanah tu dah tak ada dah, aku buat ikut suka aku je lah. Ya. Kadang-kadang orang tu diberi amanah untuk jaga harta anak-anak yatim. Ini bagi contoh je lah. Ya. Macam-macam sifat amanah ni dalam berbagai-bagai keadaan, situasi. Daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang diberikan amanah untuk memelihara umat Islam. Ada yang diberikan amanah untuk memelihara satu keluarga. Ya? Ada yang diberikan amanah untuk memelihara sekelompok masyarakat. Ada yang diberi amanah untuk satu syarikat. Jadi berbagai-bagai keadaan manusia tu apabila diberikan amanah, kalau dia mengkhianati amanahnya, ini maknanya orang ni tak sempurna iman. Ya? Tak sempurna imannya. Dia dah diberikan amanah untuk laksanakan tanggungjawab khas, apatah lagi amanah yang diberikan untuk manfaat kemaslahatan umat Islam. Ya? Jadi apabila dia mengabaikan amanah tersebut, maka ini ciri-ciri orang yang rosak keimanan, tak sempurna iman dia. Mungkin tak beriman. Ya? Dia lebih percaya pada kepentingan hawa nafsu dia. Ya, nak menyempurnakan, nak selamat, nak mendapatkan keuntungan kepentingan dirinya sendiri, maka dia mengkhianati amanah yang telah diberikan ke atas ni tadi. Jadi ini ciri-ciri orang yang tidak sempurna imannya. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tiada kepercayaan baginya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, yakni tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang kamu, yakni iman yang kamil, nampak? Yakni iman yang sempurna. Sehinggalah kasih ia bagi saudaranya barang yang kasih bagi dirinya daripada segala kebajikan. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia mengasihi kepada saudaranya. Ini saudara Islam yang tak semestinya saudara sekandung, ya. Saudara tu maksudnya li akhi tu semua saudara Islam gitu, ya. Semua orang-orang yang beriman tu adalah saudara, ya, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Jadi tidak sempurna iman seseorang kamu tu selagi mana sehinggalah dia mengasihi, mencintai untuk saudaranya, iaitu saudara Islamnya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dicintai, apa yang disukai untuk dirinya. Jadi apa yang kita suka, sesuatu manfaat itu dapat kepada diri kita, ya, mana dapat kita hasilkan untuk diri kita, kita perlu ada keinginan untuk ia juga dapat dikongsikan bersama seluruh saudara-saudara kita yang beriman. Ya. Jadi ini bukanlah bermaksud perkara-perkara yang
zahir semata-mata. Ianya lebih bermaksud kepada perkara-perkara keimanan, ya, perkara-perkara yang rohaniah, ya. Ini apa yang kita kasihi untuk diri kita? Apa yang kita kasihi untuk diri kita ni? Kalau kita sebagai orang yang beriman lah. Kalau kita bukan orang beriman, macam-macam benda duniawi dah kita cintai, ya tak? Duit, rumah besar, kereta, pangkat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang beriman, dia perlu ada apa cita-cita dia yang dia suka untuk diri dia. Tentulah dia nak selamat daripada azab Allah, nak masuk syurga Allah, nakkan keampunan Allah. Ini yang dia mahu sebagai orang beriman. Bukannya dia nak kereta besar, rumah besar, harta, pangkat, darjat, semua. Dia bukan kerja itu bukan cita-cita orang beriman. Cita-cita orang beriman ni hanya nakkan keredaan Tuhan, ya, melaksanakan segala perintah dan suruhan, meninggalkan segala larangan. Itu cita-cita orang beriman. Sebab apa? Matlamat dia nak mendapat keredaan Allah, ya. Mudah-mudahan dapatlah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang dikasihi, nak sangat untuk diri dia supaya Allah ampun dosa-dosa dia. Jadi cita-cita itu juga perlu kita kongsikan bersama saudara-saudara kita yang beriman. Kerana itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, ya. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, tazkirah, memperingatkan antara satu sama lain, kerana ianya akan memberi manfaat kepada orang-orang yang ada iman di dalam diri dia. Nampak? Jadi manfaat untuk orang beriman itu bukannya benda-benda yang bersifat material, tetapi benda-benda yang bersifat spiritual, rohaniah, ya. Tazkirah, peringatan, nasihat, itulah yang akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi sebagaimana kita nak menyelamatkan diri kita, kita menghadiri majlis ilmu untuk mengisi pengisian kekosongan hati kita, kekosongan pengetahuan kita. Jadi begitu juga kita perlu ajak saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang beriman, ya, supaya sama-sama kita galakkan dia untuk menghadiri majlis ilmu. Sebab apa kita menghadiri majlis ilmu? Sebab kita tahu fadilat majlis ilmu. Ya, orang yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk menuju ke syurga. Ya, apabila kita menghadiri majlis ilmu tu, para malaikat akan meliputi. Ya. Jadi apabila kita mencintai perkara tersebut untuk diri kita, kita lakukan, kita tinggalkan rumah kita, hadir ke masjid, hadir ke majlis ilmu untuk manfaat diri kita. Sebab apa? Kita sayang diri kita ni, nak buat masuk syurga ni, nak usung buat masuk syurga. Takkan kita nak usung diri kita buat masuk neraka pula, ya. Dah lah tu kita ajak pula kawan-kawan kita, jom kita pergi neraka sekali. Kita pergi tengok bola tu, kalau boleh kita tidur kat sana ke. Jadi lagi teruk sampai pergi tengok konsert, kita boleh ajak kawan-kawan kita. Pergi tengok bola, boleh ajak kawan-kawan kita. Tetapi untuk mengajak kawan-kawan kita kepada saudara-saudara kita kepada majlis ilmu, majlis-majlis yang menuju kepada rahmat Allah Ta'ala, itu kita kurang cenderung, ya. Sebab apa? Mungkin keimanan kita pun belum sempurna, ya. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, seseorang daripada kamu, sehinggalah hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dikasihi untuk dirinya. Bukan kata benda-benda yang bersifat zahir je. Aku suka makan pizza, aku kalau boleh nak ajak kawan saudara aku makan pizza juga, ya. Itu boleh juga. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah lebih bersifat kepada perkara-perkara yang rohaniah, manfaat yang ukhrawi, bukan manfaat yang duniawi semata-mata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bi tamamil fara'idhi was sunan wa la yafsudul iman illa bi juhudil fara'idhi was sunan faman naqasa al fariidata bi ghairi juhudin uqiba 'alayha wa man atamma al fara'idha wajabat lahu al jannah.
Sabda Nabi SAW, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu, bermula iman itu di dalam dada orang mukmin. Jadi iman itu Allah Subhanahu wa taala tempatkannya di dalam dada orang mukmin. Jadi kita nak mengisi keimanan itu, kita mengisikannya di dalam dada kita. Kepercayaan itu di dalam dada kita. Dan tiada sempurna iman melainkan dengan sempurna segala fardu dan segala sunatnya. Dan untuk mencapai iman yang sempurna itu, Nabi SAW nyatakan apa? Syarat dia, perlulah ditunaikan segala amalan-amalan yang fardu dan amalan-amalan sunat yang telah diperintahkan dan telah disunnahkan, ya. Wala yafsudul imanu. Dan bagaimana iman itu akan binasa, bagaimana iman itu akan rosak. Sabda Nabi SAW, dan tiada binasa iman melainkan dengan mengingkar akan fardu dan sunat. Ini yang akan menyebabkan iman kita rosak apabila kita mengingkari segala tuntutan-tuntutan fardu yang telah diperintahkan ke atas kita dan sunnah-sunnah yang telah baginda Nabi SAW. Ini kita tak mengambil berat, tak ikut, tak patuh, ya. Kita tinggalkan. Jadi itulah yang akan menyebabkan kerosakan iman. Tiada binasa iman melainkan dengan mengingkar akan fardu dan sunat, yakni keduanya beserta, atau fardu juga. Yakni kalau dia mengingkar yang fardu, ya, yang sunat je dibuat, ataupun dia mengingkar yang sunat, fardu je dibuat, itu juga akan merosakkan iman kita, membinasakan iman. Sebab iman itu menuntut kita melaksanakan segala yang fardu dan sunat. Itu adalah amalan qalib, amalan bil jawarih, ataupun amal bil arkan, ya, memenuhi tuntutan syariat dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yakni keduanya beserta atau fardu juga. Maka barang siapa mengurangkan satu fardu, faman naqasal fariidata, jadi barang siapa yang kurang dalam melaksanakan tuntutan fardunya, bi ghairi juhudin, tanpa dia mengingkari akan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia mungkin sebabkan malas ke, ataupun mungkin sebab dia lemah ke, ya, ataupun tak larat ke, ataupun mungkin sebab, ya, ikut member, ikut kawan, ya, sibuk dengan macam-macam urusan dunia, sehingga amalan-amalan yang fardu itu menjadi kurang, ya, ataupun tak ditunaikan dengan sempurna, ataupun mungkin ada tertinggal. Tetapi dia tidak mengingkari akan kefarduannya, tetap dia kata, ini perintah Allah Ta'ala, ni fardu ni, kalau tak sembahyang ni aku berdosa ni, ya. Maka dia diseksa. Diseksakan dia atas meninggalkan fardu itu disebabkan kecuaiannya, ataupun disebabkan keculasannya, ataupun kemalasannya tadi, ya. Adapun meninggalkan fardu serta ingkarkan wajibnya, bagi orang yang dia meninggalkan segala amalan-amalan yang telah difardukan sambil dengan dia mengatakan bahawa ini semua tak payah buat pun tak apa, tak boleh lah macam tu, ya. Dia mengingkari bahawa itu adalah fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengingkari kefarduan tersebut, ya, maka itu adalah boleh menjadi, sesungguhnya jadi kufur ia jika ittifaq ulama atas fardunya. Jadi kalau ulama-ulama telah bersepakat bahawa contohnya macam semayang 5 waktu itu kan fardu, semua ulama dah ijma', dah sepakat dah ini fardu. Bukan kata ada ulama kata semayang maghrib ni sunat lah, tak ada, ya. Semua dah bersepakat ittifaq semayang 5 waktu itu fardu. Maka ada pula hamba ni, ya, dia mengingkari perintah fardu tadi, ya, maka itu boleh jadi kufur. Nauzubillah. Dan barang siapa mengerjakan fardunya dengan sempurna, maka wajib baginya syurga, ya. Kerana itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menyempurnakan fardunya, ya, dan
memperbanyakkan amalan sunatnya sehingga Allah Ta'ala kasih kepadanya, maka Allah Ta'ala akan berserta dengan dalam setiap amal perbuatannya. Dan barang siapa sempurnakan sunatnya, maka bertambah darjatnya di dalam syurga. Dan sabda Nabi SAW, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Bermula iman itu tiada bertambah dan tiada berkurang. Walakin lahu haddun, ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman. Akan tetapi baginya ada had-had yang tertentu. Jadi ada yang dimasukkan had itu ialah ay ta'rifun, itu ta'rif bi zikri afradi furu'il iman, dengan disebutkan segala afrad-afrad, iaitu segala cabang-cabangan, cawang-cawangan keimanan, furu' keimanan. Jadi iman itu pada asalnya memang qaul dan amal. Kemudian apabila dikembangkan lagi, maka ianya jadi 3, iaitu dengan niat bil qalb, dengan qaul bil lisan dan amal bil arkan. Ya. Kemudian apabila ditafsilkan, ini apabila dihuraikan lagi, maka iman itu baginya ada had-had yang melibatkan qaul qalb, yang melibatkan qaul lisan, dan melibatkan amal qalb, dan melibatkan amal bil arkan. Sehingga ada dinyatakan dalam hadis, iman itu ada lebih 70 cabang. Ya. Jadi 70 cabang tu melibat qaul qalb, qaul lisan, amal qalb dan amal bil arkan. Maka jika kurang ia, maka iaitu pada hadnya. Jadi kalau kurang kita dalam mengerjakan segala 77 cabangan keimanan itu, maka maknanya kita punya tahap keimanan itu masih kurang lah. Ya, nak berbanding dengan orang yang dapat menyempurnakan 77 cabang keimanan itu. Ya. Yakni jika kurang iman, maka kurang itu pada hadnya. Ya. Sebab iman tu dia tidak bertambah dan tidak berkurang menurut sabdaan Nabi SAW ni. Ya. Di sini akan mengisyaratkan kita kepada perselisihan pendapat ulama. Ya. Ada ulama yang berpendapat bahawa berdasarkan kepada hadis ini, al-imanu la yazid wa la yanqus, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Maka ada pendapat ulama yang menyatakan bahawa iman itu dia tetap, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Antaranya adalah pandangan jamaah, iaitu pandangan jamaah Imam Abu Hanifah rahimahullah dan sekalian sahabat-sahabat dia, ya. Iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dan pengikut-pengikutnya, ya, seperti Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Namun bagi jumhur, pandangan jumhur, tadi pandangan jamaah, ini pandangan jumhur. Pandangan jumhur merujuk kepada pandangan yang lebih ijma', yang merangkumi pandangan sebilangan besar ulama, ya. Pandangan jumhur menyatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Itu akan dijelaskan nanti dalam perbahasan nanti, ya. Kalau sempat insya-Allah, kalau tak sempat kuliah akan datang, ya. Maka jika kurang ia, kita sambung perbahasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu tiada bertambah dan tiada berkurang, dan tetapi ada baginya had. Ini ta'rif dengan disebutkan segala afrad, ini segala furu'-furu' bagi iman itu. Maka jika kurang ia, maka iaitu pada hadnya. Ini apabila kurang, yang dikatakan kurang keimanan itu, iman itu berkurang, itu maksudnya berkurang pada melaksanakan segala afrad-afrad, furu'-furu', cabang-cabang keimanan itu. Dan ini jika kurang iman, maka kurang itu pada hadnya. Tiada pada diri iman itu, sebab iman itu pada asalnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Kerana menurut Imam Abu Hanifah, iman itu adalah tasdiq. Ya, iman itu adalah tasdiq. Jadi tasdiq itu membenarkan semata-mata. Ya, tanpa ada kait yang lain. Jadi sebaliknya pendapat jumhur Asy'ariyah, ya, mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahmatullah alaih, ya, yang mana beliau menganggap bahawa iman itu adalah bertambah dan berkurang. Jadi ini yang perlu kita faham, bahawa ada perbezaan pendapat di kalangan jumhur Asy'ariyah dengan pandangan jamaah Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Bahawa Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa iman tidak bertambah dan tidak berkurang kerana ia adalah tasdiq. Manakala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, dan sekalian jemaah Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah menganggap bahawa iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi bagaimana dimasukkan bertambah dan berkurang itu akan dijelaskan nanti, ya. Jadi jika kurang iman itu, maka kurang itu pada hadnya. Jika lebih iman itu, maksudnya dia dapat melaksanakan segala had-had furu'-furu' bagi cabang-cabang keimanan itu. Tiada pada diri iman. Dan asalnya syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah kalimah syahadah yang menzahirkan tasdik di dalam hati kita, yang menzahirkan keimanan di dalam hati kita. Sebab apa? Asalnya iman itu adalah dengan hati, tasdik bil qalb. Pengucapan kalimah syahadah itu adalah sebagai syarat, ya, untuk menzahirkan apa yang ada di dalam hati kita tentang kesaksian kita kepada keesaan Allah dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni asal had iman itu mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan sembahyang dan memberi zakat dan puasa bulan Ramadan dan mengerjakan haji dan mandi junub, yakni mendatangkan sekaliannya itu dengan sempurna. Jadi asalnya had bagi iman itu adalah dua kalimah syahadah. Itulah yang paling mula-mula sekali, ya. Sebab apa? Dengan kalimah syahadah itu adalah qaul lisan, bagi menzahirkan apa yang ditasdikkan di dalam qaul qalb ni tadi. Seterusnya barulah yang melibatkan amal bil qalb ataupun amal bil arkan, ya. Itu yang dimaksudkan dengan mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji, mandi junub dan sebagainya. Segala amal-amal yang melibatkan anggota tubuh badan kita dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa melebihkan hadnya, iaitu barang siapa yang dapat laksanakan daripada 77 cabang keimanan itu, banyak yang dapat disempurnakan, maka itu bertambahlah imannya, bertambah kebajikannya. Dan barang siapa mengurangkan pada hadnya, iaitu daripada 77 cabang keimanan itu, mungkin hanya atau 5 atau 10 atau 15 sahaja yang dapat dilaksanakannya, maka itu maknanya kurang pada hadnya. Maka kurang itu pada hadnya, iaitu tiada pada nafsu imannya. Kerana iman itu dia tetap, dia adalah tasdik, dia tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini menurut satu pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan sekalian pengikutnya. Ini jamaah Imam Abu Hanifah. Kata syarahnya, iaitu bagi mensyarahkan kenyataan ini, hadis ini, kata Imam Sayyuti di dalam An-Niqayah, wal mu'minul kamilu fi imanihi man kamulat fihi syu'abul iman
Wa man naqasat wahidatun minha naqasa fi imanihi bihasabiha. Bermula mukmin yang kamil, ini seorang yang beriman yang sempurna, fi imanihi, dalam keimanannya, pada keimanannya adalah siapa? Man kamulat fihi syu'abul iman. Itu seorang yang dia dapat menyempurnakan atau sempurna di dalam dirinya cabang-cabang keimanan. Itu yang dimaksudkan dengan 77. Setengah ulama mengatakan 76, ada yang mengatakan 64, ada berbagai-bagai pendapat. Wa man naqasat, barang siapa yang kurang, wahidatun minha, satu daripadanya ataupun lebih, ya, daripada cabang-cabang keimanan itu, mana dia tak dapat menyempurnakan semua 77 itu, mungkin dia ada kurang satu, dia hanya dapat 76 je, ataupun 75 je, 74 atau 70 je, maka ianya bermaksud naqasa fi imanihi bihasabiha. Itu yang dimaksudkan kurang pada imannya itu. Itu yang dimaksudkan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Ini menurut pegangan jumhur Asy'ariyah, ya. Dan telah ijma' oleh salaf yang dahulu-dahulu atas bahawasanya iman itu bertambah ia dengan taat dan kurang ia dengan maksiat. Kerana inilah yang dipegang oleh para salafus soleh. Ini jumhur Asy'ariyah ini, mereka ni datang sesudah zaman salafus soleh, ya. Sebab jumhur al-Asy'ariyah ni mereka bukan salaf, ya. Mereka adalah khalaf. Jumhur Asy'ariyah, ya, Maturidiyah ni semua bukannya salaf, mereka ni adalah khalaf. Khalaf artinya apa? Bukan khilaf, ya. Khalaf ni maksudnya mereka ni khalifah kepada salaf. Mereka yang memelihara segala ajaran-ajaran pegangan yang diajarkan oleh para salafus soleh. Itu dimasukkan khalaf, ulama khalaf, ya. Ulama khalaf ni bukan dia khilaf, ya. Kebanyakan kita yang wahabi-wahabi tu mereka suka khilaf dengan ulama khalaf ni. Dia khilaf dengan ulama khalaf. Padahal ulama khalaf ni, mereka ni adalah khalifah kepada salaf. Dan telah ijma' oleh salaf yang dahulu-dahulu, yakni yang sebelum ulama khalaf ni, atas bahawasanya iman itu bertambah ia. Dan inilah yang dipegang oleh jumhur Asy'ariyah. Ini iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang, ya. Bertambah dengan macam mana? Bertambah apabila kita melaksanakan amal taat, dan berkurang iman itu apabila dia melakukan perkara-perkara yang maksiat, ya. Dan syu'abul iman, yakni segala furuknya itu 76 atau 77 atau 64, itu berbagai pendapat ulama. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kami i'tiqad bahawasanya iman itu perkataan dengan lidah dan ma'rifat dengan hati dan beramal dengan segala anggota. Bertambah ia dengan taat dan kurang ia dengan isyan. Ini isyan itu dengan maksiat. Dan kuat ia dengan ilmu dan dhaif ia dengan jahil, dan dengan taufik itu jatuh ia. Itu menurut apa yang dipegang oleh jumhur para masyayikh, para ulama kita, sepakat menyatakan bahawa iman itu sebenarnya dia boleh bertambah, boleh berkurang, ya. Kerana itu adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ni lebih besar daripada pendapat jamaah, sebab jumhur ni melibatkan kelompok jemaah yang lebih besar berbanding dengan jamaah, ya. Jadi jumhur itu juga adalah dimaksudkan sebagai ijma' ulama, ya. Dan hasilnya bersalahan-salahan ulama pada iman itu, yakni pada membahaskan tentang perkara iman ini, pada ta'rifnya dan pada segala yang berkaitan dengan iman itu. Para ulama kita khasnya daripada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Mu'tazilah, ya. Mereka ni ada perbezaan pendapat. Kata jumhur al-Asy'ariyah bahawasanya iman itu bertambah ia dengan bertambah taat, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tadi, ya. Maka iman itu bertambah dengan taat dan kurang ia dengan apabila sebab kurang taat. Ini bila kurang taat mungkin sebabkan malas ke, ya, culas ke, ya. Dan mengambil hujah mereka itu atas demikian dengan hujah aqliyah dan hujah naqliyah. Adapun hujah aqliyah, yakni menurut pendapat jumhur Asy'ariyah yang mengatakan bahawa iman itu
boleh bertambah dan boleh berkurang, apa hujah mereka? Hujah mereka berdasarkan dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli. Ini dalil-dalil untuk menyatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Mereka ketengahkan dalil-dalil hujah aqliyah dan hujah naqliyah. Hujah aqliyah ni dengan pandangan fikiran yang rasional, yang logik. Maka itu jikalau tiada berlebih kurang hakikat iman itu, yakni kalau iman tu dia tak bertambah dan tak berkurang, maka maknanya orang fasik punya keimanan dengan para nabi punya iman ni sama lah. Sama ke? Fasik punya orang yang orang fasik dengan nabi-nabi punya tahap keimanan sama ke? Bolehkah kita samakan tahap keimanan orang fasik dengan tahap keimanan para anbiya? Memang jauh lah antara langit dengan bumi, beza dia. Ya. Jadi bermakna iman nabi-nabi ni tinggi, iman orang-orang fasik ni rendah. Kalau iman tu dia tak bertambah, tak berkurang, maknanya iman tu sama je. Maknanya orang fasik dengan para nabi, tok syekh wali-wali ni sama je lah. Ya. Jadi itu mustahil. Ya. Dan iman malaikat pun sama juga. Jadi malaikat punya tahap keimanan dengan manusia punya tahap keimanan tu dianggap sama. Sedangkan manusia punya keimanan, ini macam kita orang awam ni, dia boleh bertambah, boleh kurang. Kalau malaikat-malaikat, iman mereka tu tak bertambah dan tak berkurang. Berbanding pula dengan iman nabi-nabi, sentiasa bertambah, tak kurang-kurang. Itu akan dinyatakan nanti. Ya. Jadi hujah naqliyah pula, itu hujah aqliyah, yang ini berdasarkan pandangan akal. Apakah hujah-hujah naqliyah yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka iaitu beberapa nas yang banyak seperti firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi Allah taala menyatakan bahawa apabila dibaca atas mereka itu akan beberapa ayat Al-Quran, menambah ia akan mereka itu iman. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang mahu percaya kepada sabdaan Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Apabila mereka mendengar pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu ditilawahkan, dibacakan, maka mereka dapat rasakan keimanan mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Jadi berdasarkan nas naqli daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada kitabullah, menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dengan amalan-amalan yang tertentu. Antaranya apabila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, kita dengar bacaan ayat Al-Quran, jadi menghayati isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanan. Dan lagi firman-Nya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini supaya bertambah mereka itu iman serta iman mereka itu. Ya. Dan beberapa ayat lain daripada itu. Dan sabda Nabi SAW bagi Ibnu Umar tatkala bertanya ia akan dia, sabdanya bahkan bertambah iman hingga memasuk ia akan taulannya ke dalam syurga, dan kurang ia hingga memasuk ia akan taulannya ke dalam neraka. Ini seseorang yang kuat keimanannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia keupayaan, kemampuan sehingga dia dapat menyelamatkan saudaranya yang dimasukkan ke dalam neraka tu, dia boleh bawa keluar pula, tolong dah. Apabila orang yang beriman, yang kuat keimanan dia. Ya. Sebaliknya kalau satu orang yang iman dia lemah, imannya rosak, dia pun boleh tarik saudaranya tu bawa masuk ke neraka sekali. Ya. Jadi itu yang menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Dia ikut siapa yang kita kawan, siapa yang kita dampingi. Kalau kita kawan dengan penjual kasturi, kita akan dapat harumannya. Kalau kita berkawan dengan orang yang kerja dia dekat dapur dengan kayu bakar je, maka kita juga akan mendapat jelaganya. Dan lagi sabdanya alaihi salatu wassalam, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala umat ini, nescaya berat iman Abu Bakar, dan tiap-tiap yang menerima bertambah, menerima kurang ia. Ini kalau timbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman setiap daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ini nescaya iman Sayyidina Abu Bakar lebih memberati. Ini menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Ya. Ada orang yang imannya itu besar, ada orang yang imannya itu kecil. Ya.
ada iman orang yang kuat, ada iman orang yang lemah. Jadi bermakna ada tahap iman yang berbeza bagi orang-orang yang tertentu. Dan kata jamaah daripada ulama, ini yang dimaksudkan tadi bahawa pendapat jamaah daripada ulama iaitu jamaah Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya. Dan yang terlebih daripada mereka itu, ini yang menganggap bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ya. Dan yang terlebih daripada mereka itu Imam Abu Hanifah iaitu Imam Nu'man Ibn Sabit radhiyallahu anhu, bahawasanya iman itu tiada bertambah dan tiada kurang, kerana bahawasanya ia nama bagi tasdiq yang sampai sehingga jazam dan iz'an, iaitu mengikut, dan ini tiada tatawur padanya, bertambah dan kurang dan dibahas orang padanya, ya. Jadi itulah antara kesimpulan daripada pengajian kita pada malam ini, bahawa iman itu menurut setengah pendapat ulama bahawa ianya tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini menurut pendapat jamaah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan pendapat jumhur itu pendapat jumhur al-Asy'ariyah, ya. Mereka menganggap bahawa iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman. Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Boleh faham insya-Allah. Tuan-tuan, ya. Dan minta maaf kalau saya terlanjut sikit 15 minit ni. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari pada malam ini dapat kita ambil manfaat untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.